Lokasi jangan rapat. Jangan rapat. Jangan rapat. Lokasi. Tuan Zia, buat sikit Tuan Zia. Orang ni rapat. Peminat dan isteri tu. Ada kelas sokong. Dia orang pun nak keluar. Tak pasal lagi. Saya betul. Cantik. Ya, baik. Baik, makan sekejap. Kita orang pinjam tempat ni sekejap. Ayo bincang. Okey, baik. Sisi YBKM. Oh, macam ni? Okey. Ya nak tanya apa dulu tadi? IPF dulu ke apa? IPF dulu, okey. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, pada perbincangan tadi saya dengan Datuk Seri Najib, saya dah jelaskan masalah pencarum yang mereka hadapi. Dan Datuk Seri maklum dan dia akan usahakan untuk Sam untuk angkat benda ni ke atas lah. Dan satu lagi saya nak beritahu, Datuk Seri Najib bukanlah seorang populis ya. Bukan seorang populis, maksud saya dia bukan berjuang untuk dirinya, tetapi dia berjuang di atas sebab desakan pencarum. Setiap hari di page Datuk Seri Najib banyak komen-komen yang menyatakan tentang RM10K one off. Dan saya pun dah maklum pada Datuk Seri, jika boleh jangan ada syarat. Jika boleh jangan ada syarat. Yang mana melebihi RM10,000 mungkin mereka boleh ambil RM10,000 one off. Yang kurang ikut pada kelayakan lah, macam Aisina. Okey. Yang kedua, saya nak menafikan kenyataan Datuk Seri Tengku Zafrul yang menyatakan Datuk Seri Najib adalah seorang pengasut rakyat. Jadi saya tolak sekeras-kerasnya kerana tanpa pencarum yang mendesak Datuk Seri untuk bawa tuntutan ini ke tengah adalah pencarum, dan bukan Datuk Seri yang mengasut mari ramai-ramai. Dan itu sebab hari ini saya datang, saya serahkan memorandum dan petition untuk membuktikan tuntutan ini adalah tuntutan pencarum, bukan daripada Datuk Seri Najib. Okey. Jadi itulah kenyataan yang saya boleh berikan lah. Okey. Tadi okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bawa dua isu. Satu isu tu pasal yang PPF dan pasal rakyat kan. Nombor dua adalah isu Akta 342 yang kita serah kepada Datuk Seri supaya tidak menyokong. Pasal kita tak nak rakyat ditekan dengan adanya akta itu yang kita diberitahu akan dibawa balik ke Parlimen pada Februari. Jadi kita mohon sokongan. In fact kita akan on the round now untuk jumpa leader-leader termasuk Huazong sama. Huazong is a apex of Chinese organisation, business organisation. Dia pun pada dasarnya memang itu, dan kita akan buat memorandum dengan dia dalam masa terdekat, dan insya-Allah akan serah kepada Datuk Zahid, Datuk Seri Anwar dan semualah organisasi yang kita fikir perlu, dan juga ahli-ahli parlimen. Jadi minta tuan-tuan tolong sokong. Kalau tidak nanti kan silap kita duduk kat dalam. Dan saya selalu tengok turun je ni Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tadi dengan Datuk Seri Najib tu, pasal one off 10K tu, ada Datuk Seri apa-apa yang cakap? Okey, Datuk Seri tak cakap banyak. Datuk Seri kata saya dah buat benda ni dah. Dia yang lama dah buat. Dia initiate dulu. Saya initiate. Sebab apa? Bila Datuk Seri bawa perkara ni di Parlimen, ramai YB yang anggap alah ini sembang je lah. Where is the proof? Mana bukti? Bukti tak ada. Jadi saya ambil inisiatif sebagai wakil dan suara pencarum seluruh Malaysia
minta mereka sign petition. Okey, dan alhamdulillah kami berjaya mendapat 50,000 petition online. Itu tak kira di lapangan yang tak online Ini yang online saja. Dan benda ni still increasing. Petition ni still increasing. Jadi Datuk Seri cuma cakap, saya akan ambil memorandum ni dan saya akan buat seperti apa yang saya lakukan lah. Dan juga saya dah berbisik dengan Datuk Seri. Datuk, boleh tak usul ke mesyuarat 20 hari bulan, mesyuarat khas kabinet? Mungkin boleh ditambah usul ke dalam Dewan Rakyat. Dan beliau bercakap, saya sakit sebab speaker main peranan. Apa saja yang tak ada dalam agenda mesyuarat, maknanya. Tapi saya cakap dengan Datuk Seri, tolonglah Datuk Seri, saya minta tolong. Ini untuk rakyat, untuk pencarum yang sangat terkesan disebabkan PKP. Saya tak nak mention about banjir. Sebab apa? Banjir hanya segelintir negeri saja yang terlibat. Tapi ini PKP dari awal sampai sekarang terkesan. Jadi saya merayu lah. Saya merayu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, mendengarlah rintihan rakyat. Tolonglah, saya merayu. Saya dah tak ada cara lagi. Saya nak bantu. Saya kasihan melihat saudara mara rakyat yang terkesan. Ada yang dihalau dari rumah. Bayangkan, you just imagine, kena halau dari rumah. Kita nak marah landlord tak boleh. Sebabnya landlord dia nak bayar sewa rumah. Kalau tenant tak bayar, jadi dia kena kejar. So they have no choice. Dia kena halau. Ada tak di lapangan agak-agak berapa ramai yang sokong petition ni? Lebih kurang anggaran. Yang sign sini 50,000, 60,000. Yang di lapangan. Di lapangan Oh, lapangan. yang jenis tak menyokong diam-diam, tapi bila berjaya tanda tangan mohon, memang ramai. Okay, I can say statistic about 8 million. 8 million yang withdraw. Means selepas 8 juta withdraw, mesti ada pencarum yang dah tinggal RM150. So for the second round memang dia tak layak lah. So yang akan mengeluarkan mungkin kurang. Jadi ramai yang mempunyai simpanan lebih 10,000. Apa saya cadangkan, mungkin kena masukkan juga data statistik bunuh diri sepanjang PKP. Sebab hari tu memang data tu tunjukkan yang kematian bunuh diri tak ada duit ni lebih ramai daripada mati sebab COVID. Yang kedua, yang kedua statistik peningkatan yang meminjam dengan ahlong sepanjang PKP. Itu boleh jumpa kita. Jadi saya rasa benda tu kuatkan lagi sebab dah memberi kesan sosial kepada rakyat. Betul. InsyaAllah. Ya. Datuk nak tanya pasal yang kes banduan mati hari tu di penjara, jadi apa tindak apa respon? Kaidi kata dia nak siasat. Tapi tak nampak lagi lah. Mungkin dia makan masa. Tahu, tak tahulah. Tapi apa pun kita sebenarnya mengharapkan juga maklumat dari penjara lain. Itu satu penjara Kajang saja. Kalau berbelas kes yang sakit teruk, apa lagi di penjara lain. Jadi kita harap penjara pun boleh bagi juga maklumat supaya kita boleh buat sesuatu lah bagi mencadangkan perkara ini. Dan sebenarnya ada beberapa perkara lagi yang kita nak share juga. Pasal kita risau, pasal kita pusat maklumat kita ni terima macam-macam benda. Satu pertanyaan yang saya nak share dengan kita semua di sini adalah berkaitan dengan maklumat yang diberi oleh beberapa orang yang mengatakan masa banjir itu vial tu, vaksin ini diubah. Jadi sama ada benda tu boleh pakai lagi yang dekat klinik Gombak. Yang klinik-klinik yang air naik dan yang
mungkin dah temperature dah berubah, elektrik pun tak ada, jadi kita nak minta sesiapa sahkan. Banyak mana yang tak boleh pakai cucuk je dan tikang, lagi ramai yang bermasalah. Jadi itu satu benda yang kita okay, ramai yang macam naik orang BSP ni, ramai yang ada mengeluarkan rasa concern your life. Kenapa perlu simpanan di rakyat kan? Sebab mungkin masa depan nanti akan efek mereka, dan kenapa tak berusaha supaya kerajaan sendiri beri bantuan kepada mangsa banjir, sebab kesilapan awal ni pun daripada kelembapan kerajaan. Itu memang kita setuju, kita pun harap gitu. Pasal ni pakai duit kita, nak pakai duit kita pun tak boleh. Apa lagi nak pakai duit orang, saya rasa lambat sikit lah. Tak tahu, mungkin nak tunggu apa, saya tak tahulah. Tapi itulah dia kesukaran yang kita hadapi. Kita faham dia nak simpan duit. Sebenarnya kita dah bawa kes-kes seperti ini kepada KWSP. Contohnya orang nak kena bankrupt, dia perlukan 10,000, nak ambil EPF pun tak boleh. Sedangkan dia bankrupt, dia hancur kehidupan dia terus. Jadi benda macam ni memang kita patut bawa, dan kita patut kita harap rakyat diberi ruang untuk menyampaikan dia orang punya keluhan-keluhan dia. Pasal tak sampai. Kita organisasi kecil, mungkin kerajaan kena tubuh satu pusat untuk menerima aduan dan kategorikan aduan jika kerajaan serius. Macam ini, kalau katakanlah soalan yang vaksin yang masuk air ni ataupun yang temperature berubah ni, kalau tak dijawab, nak jadi apa? Rakyat akan esok cerita lah, oh inilah ini, jadi susah. Jadi kerajaan kena settlekan news ini daripada melalui grapevine. Dia kena address, ada masalah, okey, address the issue, settle lah. Kalau ada mungkin untuk 10,000 tak boleh pakai, okey, yang ni kita dah buang, dah destroy. Kalau tidak ada jawapan yang rasmi, jawapan yang tak rasmi banyak ni, kita pun takut je jawapan tak rasmi, kita pun tak tahu betul atau tak betul. Jadi authority mesti, dia tidak boleh tiba-tiba ni, contohnya macam kita tengok macam Menteri Kesihatan. Oh ni tak silap saya lah, saya dengar mula-mula 17 kena Omicron, lepas tu tinggal 14, lepas tu tinggal 1. Jadi kita pun tak tahu mana berita betul ni. Kita nak berita betul. Okey. Itu maknanya kita nak maklumat yang betul. Tapi nak minta penjelasan sikit ya. Pada vaksinasi kan, booster tu dia cakap Februari. Tapi Februari 1st ke Februari? Itu pun satu benda, itu yang banyak kawan-kawan kita orang Tionghoa tak tahu bila ni, pasal nak balik raya, tak boleh balik raya. Jadi beri maklumat yang tepat. Dia kena ada satu pusat maklumat yang boleh dipercayai. Pasal sekarang ni orang betul entah betul entah tidak, entah betul entah tidak. Jadi 1st Februari ke 28 Februari? Mana satu? Siapa-siapa ada tahu. Penting, kita tak tahu. Ya. Jadi memang kabur sikit lah. Ya. So kita harap maknanya tolong sama-sama ni. Kita pun sebenarnya boleh harap pun media sekarang ni. Yang lain patutnya ada menteri media sekarang kot. Pasal tak bergerak, benda cukup. Okey, saya nak betulkan sikit kenyataan Puan tadi. Tuntutan ini bukan kerana banjir. Puan kena maklum tuntutan ini adalah kerana PKP yang berlanjutan sehingga 2 tahun. Dan selama 2 tahun, ramai pekerja yang kehilangan kerja. Ramai pekerja yang tinggal separuh gaji. Ramai pekerja yang tak dibayar gaji. Dan ramai industri, banyak industri IKS yang tutup, yang bungkus. Jadi mereka ramai jadi penganggur. Dan disebabkan itu, jika saya bercerita tentang banjir, pihak kerajaan akan anggap ini banjir, buat apa keluar EPF? Mana yang terkesan tak sampai 30,000 orang. Tapi yang PKP selama 2 tahun ini telah menyebabkan hampir, saya agak-agak 8 ke 9 juta yang terkesan, iaitu pencarum. Jadi saya mohon pihak media jangan highlight banjir. Tolonglah. Kita tuntut bukan banjir. Nanti saya akan ni tuntutan kita
pada media. Dah bagi dia media? Okey, bagi. Bagi. Okey. Sekejap ya. Saya sikit aja saya nak ni. Antara yang tadi kita bagi notis apa ni, bagi dokumen kat Datuk Najib tadi, salah satunya adalah liability notice. Pasal di luar negara dia orang buat liability notice ni untuk memberi pemimpin-pemimpin yang berkuasa maklumat yang jika benda ini berterusan, makna rakyat akan jadi mangsa dan tanggungjawab balik kepada pemimpin yang terpilih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Thank you, Dok. Azmi. Nanti nama penuh, Pak. Nama penuh je. Nak highlight sebagai apa? Saya tak mewakili mana-mana NGO Saya nama penuh Azmi bin Muhammad Tahir. So, apa yang serahkan memorandum minta pengeluaran 10K ya? Yes, one off One off. Sebagai apa? Sebagai apa? Okey, saya ni Wakil pencarum ke apa? wakil pencarum. Saya wakil dan suara pencarum seluruh Malaysia. So, kau wakil pencarum. Bukan dalam PPIM. Bukan. Bukan. Saya Ini lain. saya bawa Datuk Ki untuk menyerah memorandum untuk local standing, sebagai local standing. Kalau individu nak hantar memorandum tak ikut local standing. Ini dah dapat. Jadi saya guna Nama dia? PIM lah. Tulis nama dia. Abang, nama penuh apa? Azmi bin Muhammad Tahir. MHD Tahir Depan bawah. Apa nombor telefon? Okey. Nombor telefon. 017 327 2887. Tengok, saya rasa 3